Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Pada hari ini, 21 Julai 2019, saya akan membentangkan tentang garis panduan yang berkesan dalam merekrut generasi Y atau nama singkatannya Gen Y. Sebenarnya, Gen Y bermula dari tahun 1980 dan ke atas. Okey, untuk pengenalan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hafina Hanin binti Hamdan. Saya berumur 24 tahun dan ini adalah kad matrik saya. Saya mengambil kos Bachelor of Human Resource Management with Honour dan saya belajar di Kuantan Learning Center. Dalam slide ini, saya akan membentangkan jadual perbentangan saya. Perbentangan ini akan mengambil masa 10 minit. Pada 1 minit yang pertama, saya akan membuat sesi suai kenal. Dan pada slide sebelum ini, saya telah mengenalkan diri saya kepada anda. Saya akan mengambil masa selama 8 minit untuk membentangkan butiran temuduga. Seperti pengenalan temuduga, tujuan temuduga, maklumat calon semasa temuduga dan sebagainya. Dan 1 minit yang terakhir, saya akan membuat kesimpulan tentang perbentangan ini. Okey, dalam slide pengenalan ini saya akan membincangkan pengetahuan dalam sumber manusia, khususnya dalam temuduga kerja. Nombor 2, mengenali perwatakan dan keupayaan calon yang sebenar dan layak untuk menjawat jawatan tersebut. Nombor 3, membolehkan para calon menjual kebolehan dirinya kepada syarikat tersebut. Dan keempat, penemuduga akan menemuduga calon untuk mengetahui calon tersebut benar-benar layak untuk mengisi kekosongan jawatan tersebut. Apa yang dapat saya simpulkan dari slide ini ialah para calon mesti memikat hati para panel supaya para panel tertarik dengan calon tersebut. Dan nombor 2 ialah, apa yang saya dapat cakap ialah para panel dia mesti nak lihat perwatakan dan keupayaan calon tersebut. Kerana apabila sesi temuduga dijalankan, kita akan dapat lihat para calon itu benar-benar prepare atau tidak. Dan para panel juga dia mahu melihat basic knowledge para calon tersebut tentang organisasi ataupun syarikat tersebut. Dan akhir sekali, penemuduga akan mengetahui calon tersebut benar-benar layak untuk mengisi jawatan kosong di syarikat itu. Seterusnya, saya akan membentangkan tujuan temuduga dijalankan. Yang pertama, memberi peluang kepada calon untuk mengenali diri, personaliti calon dan menentukan sama ada calon tersebut sesuai atau tidak. Nombor 2, mencari calon yang benar-benar layak untuk jawatan tersebut. Ketiga, menilai pengalaman dan pengetahuan calon. Keempat, penemuduga dapat mengenali calon dengan lebih jelas. Let's say jawatan yang ditawarkan adalah berjumpa dengan klien. Lebih banyak berjumpa klien di luar. So, penemuduga dia nak tahu personality calon itu. Adakah semasa temuduga dia malu-malu ataupun nervous ataupun komunikasi skills dia kurang baik. So, dia tidak akan sesuai dengan jawatan tersebut. Dia juga, para panel juga dia nak melihat pengetahuan dan pengalaman calon tersebut. Seperti yang saya cakap tadi, jika jawatan itu lebih kepada komunikasi, maka para panel dia nak melihat pengalaman calon tersebut, cara dia bercakap, pengetahuan calon tersebut benar-benar wow ataupun tidak. Okey, semasa temuduga dijalankan, para penemuduga juga dia ingin melihat calon itu atraktif ataupun tidak. Dalam slide ini, saya akan membincangkan tentang objektif temuduga dijalankan. Yang pertama, calon mempunyai tahap komunikasi yang baik, perwatakan diri calon semasa di temuduga. Ketiga, kelayakan calon tersebut sesuai atau tidak untuk menjawab jawatan tersebut. Dan keempat, semangat dan komitmen calon. Dalam objektif ini, para panel dia mahu melihat kelayakan calon tersebut sesuai ataupun tidak. Let's say jawatan kosong itu adalah dalam jawatan account, tapi dia hanya mempunyai basic knowledge
dalam accounting. So para panel dia akan melihat sama ada calon tersebut layak ataupun tidak. Semasa temu duga dijalankan, pewatakan diri calon juga amatlah penting. Calon kena well prepared, dia jangan terlampau nervous, dan dia kena tunjukkan yang diri dia betul-betul nakkan job tersebut. Seperti yang saya katakan sebelum ini, komunikasi yang baik, basic communication amat penting untuk setiap calon semasa temu duga ataupun di luar. Kerana apabila kita bekerja, kita memerlukan two ways communication yang baik. Dan yang terakhir, semangat dan komitmen calon. Sebenarnya para panel ataupun majikan, dia nak lihat komitmen dan semangat pekerja yang penting. Apa yang calon tersebut boleh bagi kalau dia ambil calon tersebut bekerja. Komitmen itu amatlah penting. Dalam slide ini saya akan membincangkan tentang makluman mengenai calon. Yang pertama, borang permohonan memberikan maklumat sama ada pemohon mempunyai pengalaman, latar belakang pendidikan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Kedua, maklumat biografi kosong ataupun MBK. Ketiga, menyiasat latar belakang calon. Keempat, pemeriksaan kesihatan dan ujian dadah. So, semasa calon ditemu duga, calon mestilah mengisi borang permohonan bekerja dengan betul dan mengisi maklumat biografi kosong seperti nama penuh, seperti mengikut IC, alamat hobi dan sebagainya. Borang ini akan menentukan tingkah laku calon tersebut. Menyiasat latar belakang calon. So, apabila calon tersebut sudah diterima dalam sesebuah organisasi, pihak majikan akan menyiasat latar belakang calon sama ada dia mempunyai jenayah ataupun tidak. So, dengan ini dia akan menelefon pihak majikan yang terdahulu untuk mengetahui sama ada calon tersebut bermasalah ataupun tidak. Dan seterusnya, pemeriksaan kesihatan dan ujian dadah. So, calon dia mestilah membuat pemeriksaan kesihatan sebelum memulakan pekerjaan di sesebuah organisasi. Seterusnya, slide ini akan berbincang tentang mengelakkan bias. Pertama, memberi maklumat dengan betul dan ikhlas. Kedua, mengenal pasti berat sebelah dan stereotip. Keseragaman soalan, menggunakan soalan-soalan secara efektif. So, para panel dia kena memberi ulasan dengan ikhlaslah kalau calon itu benar-benar menepati kriteria tersebut. Dan mengenal pasti berat sebelah dan stereotip. Para panel dilarang untuk bersikap stereotip lah, seperti dia hanya melihat bangsa, dan kalau orang tu tak kacak ke apa ke, dia berat sebelah lah dengan calon tersebut. So, dia kena bagi soalan yang sama untuk setiap calon. Jangan, okay, calon A ni cantik, calon B ni tak cantik. So, dia bagi soalan yang tak sama. So, tak baiklah macam tu kan. Dan para penduga dia kena bagi soalan-soalan yang efektif. Jangan dia bagi soalan yang tak ada kena-mengena dengan jawatan tersebut maupun organisasi tersebut. Sampai ke penghujung slide, iaitu kita akan membincangkan tentang kesimpulan. Pertama, memberikan maklumat yang boleh dipercayai. Kedua, jangan berlaku tidak adil kepada calon yang benar-benar layak. Dan yang ketiga, kaedah yang terbaik dalam merekrut Gen Y. So, pihak calon dia kena memberikan maklumat yang sahih, alamat, nama, pemeriksaan kesihatan. Dia kena betul-betul bagi yang sahih lah supaya pihak majikan dapat mengambil dia bekerja. Dan jangan berlaku tidak adil kepada calon yang benar-benar layak. Ini bermaksud calon pihak penemuga itu tahu calon tersebut layak untuk jawatan tersebut, tetapi disebabkan
dia ada perselisihan faham sebelum ini, dia mengambil itu satu sebab dia tidak terima cara tersebut untuk bekerja. Tidak baiklah, kerana pihak pengeluarga dia kena bersikap profesional walaupun ada masalah tersebut. Dan pihak pengeluarga juga dia perlu come out with kaedah yang terbaik dalam merekrut Gen Y, sebab kaedah Gen Y ini daripada sebelum ini adalah berlainan. So saya ingin mengucapkan sekian, terima kasih. Jumpa lagi.